Okey, so itu saja saya rasa parti perkongsian saya pada hari ini. So kita selamat datang sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang menyertai dan semoga program kita hari ini berjalan dengan lancar insya-Allah. macam Okey, mana so kita saya boleh sudahi selesai isu ni ucapan kerana saya lah, ucapan jawapan alu-aluan saya pada parlimenteri hari ini. adalah kita Okey, bawa dengan masuk ya apa nama ucapan semoga kita mendapat boleh meneruskan program kita sehingga ke akhirnya insya-Allah. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan Cik Muhammad Arif bin Arifin. Seterusnya, saya menjemput moderator iaitu Profesor Madia Ahmad Tarmizi Haji Azizan, Presiden Persatuan Pendidikan Animasi Malaysia dan juga merupakan pensyarah kanan Fakulti Teknologi Warisan di Universiti Kelantan untuk memulakan webinar ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis iaitu saudara Amir Siddiq selaku pengerusi majlis kita pada pagi ini. Yang saya hormati Cik Arif selaku Ketua Bidang Elektif Animasi program Sarjana Muda Teknologi Kreatif dengan kepujian yang ditawarkan oleh Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan. Dan yang saya sangat sanjungi bapa animasi Malaysia kita, Master Hassan Muttalib. Panggil master lah ni, kena panggil master lah Pak Hassan. Dan seterusnya kepada para pelajar yang dikasihi dan rakan-rakan kita daripada industri dan juga daripada siswa-siswi daripada Indonesia. Khususnya kepada siswa-siswi Universitas Pendidikan Indonesia yang sangat ramai menyertai program kita pada hari ini. Kalau mengikut kepada statistik penyertaan sehingga semalam lebih kurang keseluruhannya 299 orang telah mendaftar sesi webinar ini dan majoritinya daripada Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia bagi program multimedia. Dan saya sangat berterima kasih di atas sokongan negara jiran kita terhadap program kita pada pagi ini. Dan pastinya tidak sia-sia penyertaan pelajar pada hari ini kerana kita mempunyai seorang tokoh yang disegani di Malaysia, tetapi bukan sahaja di Malaysia, di Asia. Kerana dalam konteks animasi moden di Malaysia dan rantau Asia, beliau antara perintis seiring dengan tokoh-tokoh daripada negara lain seperti negara Jepun dan sebagainya. Walaupun negara lain lebih mendahului daripada beliau, tetapi di Malaysia dan rantau Asia Tenggara, beliau merupakan seorang pelopor yang sangat hebat. Jadi izinkan saya perkenalkan sedikit tokoh kita pada hari ini ialah Hassan Muttalib selaku perintis animasi Malaysia. Jadi atur cara kita pada hari ini adalah seperti yang tertera di sini, iaitu kita akan mulakan dengan pengenalan kepada moderator kita dan seterusnya jika tidak ada masalah kita akan terus dengan sesi kepada perkongsian ilmu oleh Encik Hassan Muttalib selaku perintis animasi di Asia. Dengan tajuknya dari mana animasi Malaysia melibatkan sejarah dan perkembangan animasi di Malaysia itu sendiri. Dan seterusnya kita akan ada dijangkakan pada pukul 11 pagi kita akan ada sedikit sesi soal jawab. Jadi para peserta boleh mengajukan soalan di dalam chat box yang disediakan dan juga melalui Facebook komen di Facebook Live yang sekarang ini telah ditonton seramai 29 orang. Manakala dalam Gmeet kita adalah seramai 100 orang, sudah penuh kuotanya. Terima kasih atas sokongan semua. Dan pada akhirnya kita akan mengadakan sesi fotografi secara virtual dan program kita akan selesai.
Sementara itu, sebelum kita memulakan kita punya webinar pada pagi ini, bagi yang beragama Islam, bersama-samalah kita membaca surah Al-Fatihah kepada tokoh pendidik animasi moden Malaysia, iaitu Encik Kamarudin Ismail, iaitu pencipta watak Keluang Men dan Usup Sontorian, yang juga yang dikenali sebagai Kam Ismail, yang merupakan seorang pengarah, penulis, juru animasi dan pelakon suara Malaysia, terkenal sebagai pengarah sini animasi Usup Sontorian, terbitan Karisma Pictures, dan juga merupakan pencipta watak dan cerita animasi Keluang Men, yang mana beliau lahir pada 8 Februari 1956 dan meninggal dunia pada 8 Disember 2019 pada usia 63 tahun. Jadi bersama-samalah kita memberikan sedekah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, alhamdulillah. Jadi Persatuan Pendidik Animasi dengan ini mengisytiharkan bahawa Encik Kam Ismail atau Kamarudin Ismail merupakan tokoh pendidik animasi moden di Malaysia. Baik, dalam sesi kita pada pagi ini kita akan membahagikan kepada dua sesi, iaitu bahagian satu yang akan disampaikan oleh Pak Hasan dan bahagian dua juga yang akan disampaikan oleh Pak Hasan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan. Sedikit latar belakang Pak Hasan. Pak Hasan dilahirkan pada 3 November 1945 di Alustar, Kedah, Malaysia. Bersama-samalah kita mengucapkan selamat hari jadi kepada Pak Hasan. Boleh kita nyanyikan sama-sama semua? Boleh buka suara semua? Kita sama-sama ucapkan selamat hari jadi pada Pak Hasan. Tunggu daripada saya ya. Boleh. Boleh. 1, 2, 3. Happy Happy birthday birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sehat dan panjang usia. Okey, jadi kalau saya nak menceritakan lagi tentang latar belakang Pak Hasan sangat panjang. Saya skip saja dahulu. Banyak konferens dan beliau dijemput di peringkat antarabangsa di seluruh dunia dan Asia, dan beliau juga diiktiraf sebagai recipient pada tahun 2018 untuk menerima Merdeka Award dalam Education and Community kategori sebagai Father of Malaysian Animation. Jadi ini antara YouTube yang telah ada berkaitan dengan apa yang telah dihasilkan oleh Pak Hasan. Nanti kita boleh share sama-sama. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan tokoh yang tidak asing lagi kita dan daripada kita, Bapa Animasi Malaysia Encik Hassan Muttalib. Dipersilakan. Terima kasih Amizi. Salam sejahtera dan terima kasih kepada Universiti Malaysia Kelantan yang menyebut saya untuk mengkongsikan sedikit ilmu dan juga pengalaman ya dalam bidang animasi supaya anak-anak kita yang muda-muda ni yang dah pilih animasi sebagai kerjaya dapat tahulah sikit sebanyak tentang sejarah. Kata almarhum Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarahnya. Jadi animasi tidak ada yang baru tanpa yang terdahulu. Sekejap. Saya ada lagi satu peserta kaki 4 cuba nak masuk. Jadi tidak ada yang baru tanpa yang terdahulu. Animasi merupakan fenomena seni abad ke-20. Mari kita lihat dari mana dia datang di Malaysia, dan selepas ini mungkin boleh kita lihat pula animasi di Asia Tenggara satu masa nanti. Sesi ini dibagi pada dua, iaitu satu sejarah secara ringkas, kedua animator sebagai penglipur lara dan dikaitkan dengan seni wayang kulit.
dan juga Sang Kancil sebagai ikon Nusantara. Dan seterusnya, apakah evolusi animasi di masa akan datang? Next slide. Dah ada slide belum? Saya tak nampak. Okey. Jadi sejarah dan perkembangan secara ringkas dalam masa yang terhad ini saya nak sampaikan ya. Jadi animasi di Malaysia, next slide, bermula di studio filem pertama yang ditubuhkan pada tahun 1946 oleh penjajah British yang bernama Malayan Film Unit, yang kemudiannya ditukar nama jadi Filem Negara Malaysia pada tahun 1963. Inilah rupa, next slide, inilah rupa studio yang terletak di Jalan Ma'ruf, di belakang Tokong Hindu yang ada sekarang ni, berhadapan dengan bangunan New Strait Times di sebelah sana. Next. Animasi dapat dilakukan kerana adanya sebuah kamera animasi yang pada awalnya digunakan untuk penggambaran tajuk-tajuk filem dokumentari. Next. Animasi terawal yang pertama ialah animasi stock frame untuk sebuah dokumentari tentang tentang komunis di Perak. Next. Next slide. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Next slide. Sudah terlalu jauh. Patutnya slide nombor 6. Lepas ni. Okey. Dan di studio ini jugalah yang di mana filem cereka atau bioskop yang pertama diperbuat pada tahun 1954. Dalam filem ini juga terdapat special effects yang pertama kali dibuat di Kuala Lumpur. Dan juru animasi terawal adalah Gilly Potter. Dia sebenarnya seorang kameraman yang datang ke Melaya masa perang, dan dia juga dapat latihan dalam bidang seni dan animasi di London. Jadi dia jadi pengarah seni dan dialah yang mengajar orang tempatan. Dan pelukis animasi pertama adalah Goh Meng Huat yang sebelah kiri itu. Dia merupakan cucu pada Yap Aloy. Dan sebelah kanan adalah Anandam Xavier, asal daripada Kelantan, dan dia merupakan pembikin animasi filem pendek yang pertama. Dia buat filem Hikayat Sang Kancil. Dan Mat Sentul saya akan ceritakan kemudian ya. Jadi dengan adanya kamera animasi ini tak dapat di Singapura masa tu, maka Malayan Film Unit lah yang bertanggungjawab buat tajuk yang ikonik yang selalu kita
bila kita tonton filem kategoris tu, kita dapat tengok. Dan next slide. Oh, sekejap jadi yang saya sebut tadi tu Gilly Potter, inilah dia. Dan Goh Meng Wat di sebelah kiri dan Anandam Xavier di sebelah kanan. Next slide. Inilah kamera animasi yang dibawa daripada Sri Lanka yang digunakan untuk buat penggambaran tajuk-tajuk persembahan untuk kategoris. Next slide. Jadi filem pendek pertama Malaysia adalah Hikayat Sang Kancil. Inilah line test, still foto daripada line test yang awal sekali dibuat pada lewat tahun 50-an oleh Chong Lai Tong, seorang pelukis abstrak yang terkenal di Malaysia. Dia bekerja di sana sebagai pelukis buat tajuk-tajuk filem. Macam jugalah Anandam Xavier. Jadi dia hanya buat sikit saja pergerakan, tapi kemudian pada itu dia tinggalkan Malayan Film Unit untuk pergi ke Rothmans. Next. Next slide. Jadi inilah staff unit grafik pada masa itu. Yang duduk di depan, di tengah adalah Datuk Hossein Anas, pelukis portrait kita yang sangat terkenal. Beliau mulakan kerjaya di Malayan Film Unit sebagai pelukis grafik buat tajuk-tajuk berbahasa Melayu. Jadi akhirnya beliau berpencen di RTM sebagai ketua unit pementasan. Dan di foto di sebelah bawah itulah Anandam Xavier di studio baru filem negara Malaysia di Petaling Jaya. Yang tadi itu di Jalan Ma'ruf. Jadi itulah antara staf yang ada pada awalnya. Next. Hikayat Sang Kancil merupakan filem pendek pertama Malaysia yang akhirnya disiapkan oleh Anandam Xavier pada tahun 1978 bermula 1990. Jadi beliaulah yang buat animasi, beliaulah yang buat latar belakang, hampir keseluruhan dialah. Walaupun beliau tidak ada latihan dalam bidang animasi, tapi kerana diajar oleh Gilly Potter tadi tu, dapatlah dia hasilkannya. Dan kemudian bila kamera animasi baru dibeli, ini namanya Oxberry, masa itu harga dia RM70,000. Ini pun sebahagian daripada kamera. Jadi inilah kamera yang saya sendiri pun menggunakan, mula dengan buat grafik, penggambaran grafik. Dan kalau masa itu, kalau kita ni pereka atau animator, kita tak tahu penggunaan dan kebolehan kamera ini, kita tak boleh jadi animator. Jadi kita merancang untuk digambarkan. Tak boleh tolak sana tolak sini macam dibuat dengan komputer sekarang ya. Next. Jadi ini adalah staff. Kemudian hampir kesemuanya kelulusan daripada UiTM masa tu masuk tahun 72. Jadi Syarifuddin Kahar merupakan animator yang pertama yang buat iklan, dan dia juga merupakan animator yang second wave lah. Dan Ahmad Kamarul Bahrin kemudian jadi ketua animasi di Lensa Malaysia. Dan kemudian pernah jadi pensyarah di Kolej Yayasan Melaka dan juga di UiTM. Tapi kedua-dua mereka ni tidak terlibat dalam penulisan skrip ataupun pengarahan. Maka taklah tertunjul. Jadi kemudian pada tahun 80-an kita ada satu kumpulan baru juga daripada UiTM kebanyakannya,
yang duduk pakai kot hitam di depan itu adalah Saleh Diwa, seorang yang cukup pandai melukis latar belakang yang ada makna, bukan hanya cantik tapi ada makna, dan saya terhutang budilah kepada beliau yang dapat tafsirkan apa yang saya hendak melalui visual. Jadi bahasa filem tu pun ada di situ. Kemudian next slide. Oh ni kamera, maaf Okay, next. Forward. Next. Okay. Ini adalah beberapa grafik yang kami buat di peringkat awal. Kami tak tahu animasi, tak pernah dapat latihan apa-apa. Jadi ini semua dilukis dengan tangan. Next. Inilah rupanya bila kita buat tajuk di atas plastik sama macam kita buat animasi pada masa dulu. Jadi garisan hitam kita buat di atas, kemudian kita terbalikkan dan cat tu diletakkan di sebelah belakang. Jadi bila kita tengok daripada depan, nampaklah cantik. Jadi next. Ini merupakan filem pendek pertama saya untuk festival filem. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Deepawali, Raya Puasa dan sebagainya. Jadi pertama kali saya buat animasi, bintang berkelip dan unta berjalan. Padahal saya tak pernah buat. Jadi saya kena merangkak di atas lantai untuk dapatkan macam mana nak berjalan tu. Jadi yang di bawah tu adalah untuk Selamat Tahun Baru 1973. Jadi saya selalu lalu Kampung Kerinci yang ada bukit-bukit. Saya nampaklah rumah-rumah setinggan. Dan saya fikirkan satu hari nanti semua ni akan hilang dan kita akan dapat bangunan pencakar langit. Jadi kalau kita tengok hari ini, inilah rupanya, tapi rumah-rumah yang di depan tu dah tak ada lagi dah. Next. Jadi pada tahun 74, kami ni diminta buat filem-filem perkhidmatan awak. Jadi mulalah kami buat animasi yang ada tujuan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ini antara kerja-kerja saya yang boleh dilihat di YouTube. Next. Ini juga hasil beberapa filem pendek saya, termasuk rakan-rakan saya yang lain lah. Jadi inilah kerja kami. Di sinilah kita dapat pengalaman yang kami dapat gunakan. Next slide. Untuk filem naratif yang boleh dikatakan pertama lah, kemudian pada yang pertama dulu tu. Kalau yang dulu tu hanya dialih daripada cerita ke layar tanpa buat apa-apa perubahan. Masa yang saya buat ni, ini maknanya adaptasi. Maknanya dia mengalami perubahan sesuai dengan medium animasi. Next. Jadi dalam pengarahan seni, dari segi latar belakang dan juga beberapa aspek yang lain, saya dah mula masukkan bahasa filem. Jadi sebagai contoh, kita tengok di akhir cerita, hanya melalui visual kita melihat dua keadaan yang berbeza. Kancil ada kekuningan, kehijauan dan sebagainya, ada bunga-bunga. Monyet yang tak dengar cakap, kemerahan di sekeliling tu melambangkan kepanasan dalam diri dia. Jadi ini dikatakan dalam bahasa akademik binary opposition. Jadi bila ada dua cara yang kita menyampaikan sesuatu, maka makna dia jelas. Next. Dan kemudian pada 1987 saya buat Sang Kancil dan Buaya. Jadi saya katakan bagaimana kalau kita buat buaya tu biru,
awan tu kuning dan sebagainya, kita lari daripada penyampaian yang realistik. Jadi sesuailah dengan bidang animasi ini. Next. Dan kartunis pertama yang karya mereka atau watak mereka keluar di layar TV 1987, Datuk Lat dan juga Nan. Watak daripada keluarga si Mamat saya ingat, dan Chot dan Din Taxi pada masa tu untuk sketsa Aidilfitri. Next. Dan apabila pada lewat tahun 1980-an, perisian komputer 2D yang pertama datang daripada Perancis. Jadi saya masa tu tak faham tentang komputer, tapi saya beranikan diri dan gunakannya untuk buat filem iklan Magnolia Makeup. Inilah yang pertama sekali yang dibuat yang menggunakan digital coloring. Dan kami bukan scan, tapi kita gunakan mouse yang ada crosshair dan kita ikut lakaran di atas kertas. Dan kemudian digital coloring juga untuk Parks and Ria yang saya buat animasi menggunakan watak Daffy Duck. Next. Okay, kita pergi ke siri TV, dah jauh. Slide 25. Okey. Jadi Malaysia melakarkan rekod di kalangan negara-negara ASEAN, sudah ada lebih daripada 500 siri TV. Okay, next. Dan Ken Ismail merupakan orang yang pertama buat siri TV. Dan walaupun beliau tak begitu faham tentang animasi, tapi memberanikan diri menggunakan watak kartunis Ujang, dan beliaulah yang melatih begitu ramai animator di Malaysia menggunakan sistem direct to system punya method, menggunakan mouse melukis terus ke skrin. Dan Usop Sontorian adalah siri animasi yang pertama, dan yang terakhir adalah Dwi menggunakan watak-watak purba tapi di angkasa lepas. Almarhum Kem Ismail ni seorang yang sangat kreatif dan inovatif. Next. Dan watak popular beliau arwah adalah Kluang Meng. Superhero yang ada problem mental. Itu luar biasa tu. Dan kemudian beliau buat beberapa siri animasi seterusnya. Next. Dan kemudian kita lihat ramai produser masuk dalam bidang animasi ini dan melahirkan banyak siri-siri animasi yang menjadi popular dan dapat tarikan penonton. Next. Dengan adanya teknologi digital, lebih ramai animator masuk bidang dan produser pun ramai, dan kita nampak bila dah ada YouTube dan sebagainya, mereka dapat banyak keuntungan daripada apa yang dihasilkan, termasuklah buat animasi untuk studio-studio di luar negara seperti Nelvana, Nickelodeon dan sebagainya. Next. Ini antara contoh-contoh yang sudah dapat dijual di luar negara. Next. Filem bioskop atau filem cerita. Malaysia juga melakarkan rekod di kalangan negara ASEAN. Kita sudah buat 19 filem cerita atau bioskop dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain yang hanya dalam 6, 7, 8 saja. Next. Dan Mat Sentul merupakan animator pertama tapi di Singapura untuk kerja di kategoris untuk filem bioskop. Jadi filem Mat Bond beliau menggunakan foto cut out dan dia gerakkan frame by frame di atas gambar awan dan sebagainya lah. Dan beliau juga ni cukup kreatif, ada idea yang gila-gila. Memang kami seronok tengok pada zaman tu. Next.
Saya merupakan animator filem cerita yang kedua. Apabila saya buat animasi yang tajuk yang beranimasi yang terpanjang untuk filem mekanik. Itu sutradara Hafsyam yang mempunyai macam-macam idea dan kami bekerjasama untuk lahirkan mula idea di sebaliknya, dan kemudian saya masukkan beberapa idea saya sendiri di tahun 1984. Next. Seterusnya saya buat animasi, ada beberapa sekuen termasuk tajuk untuk filem Mad Glove. Ini merupakan filem tunggal, One and Last, di mana ada animasi sel dan kemudian merupakan animasi yang menggunakan watak kartunis yang pertama di layar besar. Ya. Next. Dan apabila saya pencen lebih awal daripada filem negara, maka saya diminta untuk mengarah, menulis, mengarah dan buat menyelia visual effects untuk filem silat legenda. Ceritanya diambil ataupun inspirasinya daripada Melaka abad ke-15 dan kemudian terus pergi ke abad ke-21 di mana ada pelbagai perkembangan teknologi dan sebagainya. Jadi dia merupakan cerita 5 budak sekolah yang meneroka kisah-kisah Hang Tuah dan Hang Jebat. Next. Maka kemudian pada itu ramailah produser masuk bidang filem cerita dan kita ada pelbagai filem putih dan cerita yang di atas, di tengah. Animasinya dibuat di Indonesia oleh studio Red Rocket. Begitu juga Budak Lapuk dibuat oleh Red Rocket. Animasinya 2D tapi di 3D tapi di render sebagai 2D. Nian Resurrection adalah filem 3D, komputer 3D yang pertama tapi tidak masuk panggung. Yang pertama masuk panggung adalah geng pengembaraan bermula. Next. Ini filem-filem yang seterusnya yang dibuat yang sudah meraih keuntungan yang banyak. Pada tahun 2019, 3 filem meraih, saya ingat dekat 90 juta ringgit lah. Masa itu yang agak luar biasa. Next. Ini antara filem-filem itu. Dan Ejen Ali, kita nampak begitu juga melakarkan kejayaan ya, selain Upin dan Ipin, Boy Boy. So Ejen Ali agak luar biasa sikit kerana ada aspek pengarahan seni yang tinggi kualitinya. Dan sekarang kita menunggu King of Shadows. Produsernya dari Malaysia tapi dibuat dengan gabungan studio di negeri China. So kalau nak tahu next slide, kalau nak tahu sejarah dengan lebih mendalam, maka bacalah buku saya. Harap-harap anda dapat beli dan saya akan jadi kaya. Okey. Kita tamat bahagian 1 di sini. Kembali kepada saya, visual saya. Okey, visual saya dulu. Alright. Okey, di sebelah saya ada masalah sikit. Okey. Dah boleh dah. Inilah problem dengan komputer. Zaman dulu senang ya. Ketik saja. Okey. Seterusnya kita melihat seni persembahan sekejap. Kita melihat seni persembahan di Nusantara sebagai proto sinema ataupun akar pada pelbagai kesenian di Nusantara. Di antaranya wayang kulit, bangsawan,
sandiwara dan sebagainya. Juga pelbagai cerita rakyat, mitos dan legenda yang sesuai dijadikan bahan animasi yang menonjolkan budaya, tradisi dan identiti kita sendiri. Perlu juga kita fikirkan, apa pula selepas ni? Kemana mahu dibawa animasi di Nusantara ini? Ya, teknologi sudah memudahkan ramai orang muda terlibat dalam bidang animasi. Tapi jangan lupa bahawa objektif sebuah karya adalah untuk menyampaikan sebuah cerita yang menarik. Di samping ianya menyampaikan sesuatu yang berfaedah kepada masyarakat, komuniti dan negara kita. Maka saya cadangkan agar kita kembali kepada asal dan melihat diri kita sebagai penglipur lara di zaman moden. Next slide. First slide. Part 2. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan seni persembahan tradisional satu masa dulu. Next slide. Inilah cara masyarakat dihiburkan di zaman silam. Hari ini kita tak dapat merasa semua inilah. Next slide. Jadi setiap bangsa ada gaya hiburan tersendiri. Kerana ramai yang tak tahu membaca dan menulis, maka kebanyakan disampaikan secara spontan. Maka setiap persembahan adalah berbeza dari yang sebelumnya. Itu luar biasa sekali lah. Hari ini di dalam filem kita tak dapat buat macam itu. Ya, saya. Next slide. Pembikin filem hari ini sebenarnya merupakan kesinambungan penglipur lara di zaman yang silam. Inilah karyawan-karyawan kita di Malaysia di zaman sekarang yang sudah melakarkan banyak kejayaan dalam bidang penceritaan melalui filem. Next slide. Dan wayang kulit adalah seni persembahan yang sangat penting dalam bidang hiburan yang sudah membawa pelbagai pengaruh ke atas bidang filem dan animasi. Next slide. Ia merupakan proto-sinema atau sinema awal yang pun mempunyai segala elemen yang terdapat di dalam filem. So, kita lihat semuanya ada. Ada skrin, ada bunyi-bunyian, set, prop dan sebagainya. Next. Dan teknik animasi siluet iaitu menggunakan bayang yang diinspirasikan oleh wayang kulit dimulakan pada tahun 1926 oleh Lotte Reiniger di negara Jerman yang atas sebelah kiri. Bersandarkan cerita daripada Timur Tengah bertajuk The Adventures of Prince Ahmed. Ia diteruskan oleh pembikin filem animasi yang lain termasuklah oleh Hollywood di bawah tengah Harry Potter and the Deathly Hallows. Sebelah kanan di bawah sekali, ini adalah usaha baru di Malaysia yang menggunakan animasi dibuat dengan komputer dengan menggunakan dalang wayang kulit, dan ini Sangkala Wadik. Ia adalah daripada Star Wars iaitu Darth Vader. Next. Di Malaysia juga dilakukan, dibuat beberapa filem animasi yang diinspirasikan oleh wayang kulit. Singapura dilanggar todak adalah kisah daripada Singapura, dianimasi oleh seorang pelajar animasi di Poland, pelajar Malaysia. Sangat luar biasa, dan inilah filem tunggal yang saya pernah tonton setakat ini yang mempunyai bahasa filem yang mantap. Dia seakan-akan macam sebuah filem untuk layar. Dan yang kedua, ulit mayang dibuat oleh Hajar Aznam daripada UiTM untuk thesis mastersnya yang menggunakan wayang kulit daripada Indonesia dengan elemen-elemen batik. Timun Mas dibuat oleh pelajar daripada Indonesia semasa beliau menuntut di Universiti Multimedia di Malaysia bersama rakan-rakan. Dan kita nampak inspirasi wayang kulit melalui bayang.
Dan bawang putih, bawang merah dibuat oleh Blue Studios. Next. Yang terbaru adalah Desa Timun daripada Indonesia yang memasuki Craft International Animation Festival di Jogja. Next. Pada tahun 2019, Craft International di Craft International yang dianjurkan oleh Hizkia dan Koni, dua kawan baik saya, ada satu persembahan yang luar biasa menggunakan elemen-elemen wayang kulit tapi digabungkan dengan teknologi digital dan juga persembahan secara real time. Ada rakaman dan ditayangkan melalui komputer dan kemudian para pelajar berdiri di belakang layar dan menggerakkan props. Next. Jika dikaji secara akademik, wayang kulit akan mendedahkan pelbagai ilmu yang menarik tentang medium hiburan dan juga tentang alam mistik dan pengenalan diri. Sunan Kalijaga dari kalangan Wali Sembilan di Jawa pernah menggunakan wayang kulit untuk menyebarkan agama Islam. Maknanya ada sesuatu yang luar biasa yang belum diterokai lagi tentang wayang kulit ini. Next. Filem Star Wars adalah contoh terbaik yang menggunakan gaya persembahan wayang kulit serta struktur penceritaannya. Dan walaupun ceritanya mungkin klise sekarang, dia kisah klasik yang baik lawan yang jahat. Akhirnya yang baik menang, yang jahat tumpas. Tapi dia sebenarnya lebih dari itu. Next. Dan watak-watak arkitype. Watak dan perwatakan di dalam wayang kulit mudah dikenali di segi rupa dan bentuk. Maka ini merupakan tarikan bagi orang biasa. Next. Dan kalau kita lihat daripada watak-watak dalam Star Wars, kita lihat memang ada satu persamaan dengan watak-watak wayang kulit yang direka ribu tahun dulu. Next. Saya juga bila buat filem saya menggunakan rupa dan bentuk. Sekejap saya bagi penghormatan pada seni wayang kulit dengan menggunakan siluet dalam beberapa adegan dalam filem-filem animasi awal saya, Sang Kancil dan juga Silat Legenda. Next. Dan pembikin filem Malaysia juga menggunakan elemen-elemen bayang seperti yang terdapat dalam wayang kulit. Jadi ada juga yang membuat filem di mana dalang wayang kulit dan kerjanya sebagai dalang juga menjadi subjek. Next. Di Hollywood begitu juga. Watak-watak negatif digambarkan menjadi petanda melalui sinematografi dengan penataan cahaya yang gelap. Maka lahirlah satu subgenre filem noir yang juga bersandarkan elemen-elemen seni German Expressionism. Next. Wayang kulit juga timbul dalam beberapa filem di seluruh dunia untuk menggambarkan watak atau situasi yang negatif ataupun satu keadaan yang kabur yang selalunya disebut sebagai main wayang. Next. Ironinya, walaupun populariti seni wayang kulit dilenyapkan oleh medium filem, satu medium yang baru, tapi hari ini wayang kulit terus hidup di layar dan ianya akan hidup untuk selama-lamanya. Next. Okay, sedikit tentang Kancil ya. Beralih kepada satu watak komik dan animasi yang terus hidup di ingatan kolektif di Nusantara. Next. Filem animasi pertama saya menggunakan watak Kancil. Kata Walt Disney, seekor mouse menjadikan Walt Disney itu begitu masyhur. Bagi saya, seekor mouse dia membuatkan saya sangat terkenal. Next. Terdapat pelbagai gaya reka bentuk apabila Kancil dijadikan watak dalam komik
dan animasi di Malaysia dan Indonesia. Yang di bawah sekali untuk Bank Bumiputra, saya diminta kerana saya dah buat animasi kancil, maka saya diminta untuk buat design coin box, savings coin box. Jadi kisah-kisah kancil yang merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan kini terdapat dalam pelbagai percetakan buku dan komik. Next. Jadi next. Jadi ini dilukis oleh kawan saya, pelukis terkenal di Malaysia, Ahmad Zaki Haji Anwar. Next. Ini antara buku-buku yang terdapat ada kisah kancil. Next. Ini komik dan juga teks yang dibuat oleh Jaafar Taib, seorang pelukis komik dan ilustrasi yang terkenal. Next. Ini buku-buku daripada Nusantara ya. Di Filipina, kancil digelar sebagai si pelanduk. Di kalangan orang-orang asli di Malaysia juga terdapat kisah kancil. Next. Okay, so kita lihat Goethe Institute juga lahirkan sebuah buku gabungan cerita-cerita Jerman dan juga Malaysia. Next. Jadi kancil terus hidup sebagai watak animasi popular di Indonesia, Malaysia dan di Hong Kong. Little Mouse dia dianimasikan oleh Daniel Haryanto dari Indonesia untuk produser di Hong Kong. Next. Cerita-cerita rakyat, mitos dan legenda sesuai dijadikan animasi dengan adanya kemudahan teknologi digital, terutama untuk penyertaan di festival-festival animasi di peringkat antarabangsa. Next. Setakat ini kebanyakan filem animasi pendek diusahakan oleh para pelajar sebagai tuntutan untuk mendapat diploma atau degree. Ini antara beberapa karya lah pelajar tempatan. Dan yang bawah sebelah kiri sangat menarik, Flower of Guernica yang dibuat berdasarkan lukisan Picasso bertajuk saya ingat Guernica juga lah, tentang perang di Spanyol. Next. Namun terdapat juga beberapa studio yang sudah dan sedang berusaha menerbitkan filem-filem animasi pendek. Ada yang di antaranya yang sudah mendapat penghargaan ya. Dan ada studio macam Inspidia, Blue Studios dan juga R&D Studios. Yang terbaru yang saya tengok adalah Kering, pengarahan sangat baik dan juga objektif dia tentang kasih sayang guru kepada murid. Dan Cikgu Hana dibuat oleh kawan saya Dini Oki di Sarawak. Dia membuat animasi dokumentari. Ini satu bidang yang baru lah yang juga dibuat oleh His Art di Yogyakarta dengan dokumentari syarika yang bertajuk Kosong. Next. Ini hasil kerja beberapa pelajar dari luar negara yang meneroka animasi ini dari sudut eksperimental dan juga mengekspresi sesuatu yang subjektif. Inilah kekurangan kita di Malaysia. Next. Jadi para pelajar dan studio seharusnya melihat kepada pelukis-pelukis di Malaysia dan pada karya mereka untuk mendapatkan inspirasi untuk mereka watak dan juga terutama pengarahan seni. Maka the look of our film adalah sangat penting dan ini boleh jadi rujukan dan inspirasi. Next. Mereka-mereka ini ialah pelukis-pelukis yang amat prihatin dengan alam, budaya, tradisi dan warisan di negara kita. Next.
Ini contoh beberapa yang lain yang mengambil daripada budaya kita. Next. Juga terdapat lukisan daripada pelukis masyhur kita, Datuk Syed Ahmad Jamal. Next. Lukisan-lukisan realistik seperti yang ini mudah dialih ke layar dengan menggunakan perisian komputer 3 dimensi. Jadi tak ada masalah. Ini semua lukisan yang Jaafar Taib buat. Dia masuk dalam hutan, ambil foto dan sebagainya. Sangat luar biasa. Next. Beliau juga hasilkan komik untuk majalah gila-gila. Yang ini bertajuk Jungle Jokes. Pernah dibuat animasi tapi akhirnya tak diedarkan. Next. Jadi masa depan bagaimana? Namun persoalannya, untuk berjaya dalam bidang produksi filem, para animator perlu juga mendalami aspek penulisan skrip, sinematografi, suntingan dan bunyi dan juga mise-en-scène, iaitu bagaimana kita menyusunkan segalanya dalam frame. Mereka mesti dilatih untuk berfikir sebagai seorang sutradara. Maka sepatutnya kita tidak lagi lahir animator tetapi animation filmmakers. Next. Sebagai contoh, saya nak bagi, dalam hal ini kita kemahiran menggunakan bahasa filem sangat penting. So kita ada nahu filem dan kita ada bahasa filem. Nahu filem adalah long shot, medium shot, close up, eye level, above eye level, pergerakan kamera dan sebagainya. Itu adalah unit-unit asas dalam kita membuat filem. Tapi kalau tidak lahir bahasa filem dari situ, maka ada kekurangan dan kita tidak dapat bersaing dengan filem-filem daripada negara barat. Sebagai contoh ya, aspek indeksikal dan simbolik untuk menyampaikan sesuatu hanya melalui visual perlu ditekankan dalam pengajaran animasi hari ini, terutama dia bermula dengan storyboard. Sebagai contoh di sini ya, saya nak tunjukkan ada beberapa elemen yang menjadi petanda tentang sesuatu keadaan yang negatif atau yang buruk. Sekejap, saya nak scroll sikit. Jadi ini ada daripada beberapa filem yang saya ambil yang jelas penggunaan bahasa filemnya. Ada masalah sikit. Okey. Jadi kalau tengok yang pertama di atas tu, daripada Mulan, dia extreme long shot, petanda buruk. Siluet, petanda buruk. Bergerak daripada kanan ke kiri, petanda buruk. Kalau kiri ke kanan, petanda baik, tapi kanan ke kiri, petanda buruk. Semuanya akan mati. Kemudian bayangan dan juga bayangan yang terbalik, petanda buruk. Kabus, petanda buruk. Kemudian gunung tinggi-tinggi adalah elemen gothic. Gunung tinggi-tinggi adalah elemen gothic yang menampakkan bahaya kepada watak-watak dalam cerita tu. Jadi inilah cara pengarah seni apabila dia masuk, dia tengok storyboard dan dia akan melukis balik untuk menampakkan bahasa visualnya. Yang kedua, melihat muka di cermin ataupun nampak bayangan kita di cermin, itu adalah petanda watak itu mengalami masalah psikologi. Jadi Gaston dalam Beauty and the Beast, dia ni memang masalah psikologi lah, dia in love dengan diri dia. Mulan, dia tak tahu dirinya sebenarnya apa. Akhirnya dia terpaksa jadi lelaki untuk menyelamatkan bapaknya dan kemudian negara. Kemudian Gaston berdiri pegang senapang, petanda buruk, menunjukkan dia tu bahaya, dan bayang di muka dia petanda buruk tentang diri dia. Tapi Beauty and the Beast, Beauty duduk baca buku, ada air, petanda baik, iaitu hati bersih, dan kalau ada binatang atau haiwan atau kanak-kanak datang sekeliling, itu pun petanda baik.
Kerana dia orang ni ada sixth sense. Dia hanya datang kepada orang yang baik. Kalau awan menonjol dalam cerita kita, itu melambangkan idea kita atau tema dalam cerita ni ada kaitan dengan ketuhanan. Dan kalau bintang di langit, itu ada kaitan dengan tema cerita kita, iaitu ianya ada kaitan dengan destiny atau takdir yang tak dapat dielak. Okay, itu adalah beberapa contoh ya. Mungkin kalau ada masa satu hari kita buatlah satu sesi special tentang ini. Jadi bagi saya, kita kena kembali kepada handmade animation yang diangkatkan kualitinya. Next slide. Sebelum nombor 91. Okey. Oops. Komputer ada buat hal. Jadi dikatakan bahawa terdapat paling banyak urat di tapak tangan kita ni, dan ianya ada connection terus ke sel otak kita. Jadi rasa dan kepuasan membuat animasi secara manual berbeza dengan buat dengan hanya satu jari dekat mouse. Jadi saya gembiralah dengan adanya Craft Animation Festival di Yogyakarta yang meraihkan animasi yang dihasilkan dengan kerja tangan. Tapi bukannya keseluruhan kerja tangan lah, tapi dibantu dengan komputer dan sebagainya. Dan inilah saya rasa masa depan kita. Last slide. Jadi soalan yang kita tanya sekarang ni, ke mana animasi Malaysia selepas ini? Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Hassan. Terima kasih kepada semua yang masih setia dengan kita. Masih ramai lagi Pak Hassan, masih kekal 100 orang dalam Gmeet, dan di Facebook pun masih ramai lagi mengikuti dalam 38 orang. Jadi untuk sesi seterusnya adalah sesi soal jawab. Jadi kita bukalah kepada tetamu-tetamu kita, pelajar-pelajar kita untuk mengemukakan soalan secara langsung dalam Gmeet, ataupun boleh majukan soalan di chat box Gmeet ataupun di komen Facebook live. Silakan. Tapi bukannya keseluruhan kerja tangan lah, tapi dibantu dengan Okey, kita masih menunggu soalan. Kalau tidak ada, saya majukan dulu soalan. Pak Hassan, boleh? boleh. Okey, bajet 2022 Pak Hassan berkaitan dengan animasi di Malaysia. Apa pandangan Pak Hassan? Saya sebenarnya tak ada masa nak tengok pasal saya ada saya jadi juri untuk 2 festival, kemudian untuk prepare ni tak berapa ni. Tapi saya terbaca sikit yang ada juga bajet untuk filem animasi buat filem-filem animasi. Saya ingat ini satu kerana kejayaan pada tahun 2019 di mana 3 filem sudah meraihkan 90 juta ringgit maka aspek komersial juga kita kena ambil kira. Tapi jangan semata-mata komersial. Kita gembiralah bahawa produksi animasi kita sudah pergi ke luar negara, misalnya macam Upin dan Ipin berjaya di Indonesia pun, dan juga di tempat lain, dan di India juga di alih bahasa. Jadi ini semua petanda baik, dan dengan adanya bajet yang tambahan ni, dan harap disalurkan dengan betul
kepada mereka yang benar-benar dapat menghasilkan filem yang boleh mengangkat lagi imej industri animasi. Okey, terima kasih. Ada kita menunggu soalan, okey. Ada soalan daripada Abdul Aziz Ar-Rahman. Namanya Abdul Aziz Ar-Rahman, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, bertanyakan kenapa animasi terkenal Malaysia lebih mengarah ke 3 dimensi. Mungkin merujuk kepada Upin Ipin, Ejen Ali dan juga Bobo Boy. Silakan Pak Hassan. Terima kasih, soalan yang baik. Jadi apabila Kem Ismail mula nak buat animasi, dia tahu kalau nak mengajar budak-budak buat animasi menggunakan animasi method animasi cel bertahun, 5 tahun pun belum tentu benar-benar mahir. Maka beliau mencari jalan bagaimanakah aku boleh buat animasi dan juga melatih budak-budak muda untuk membantu. Maka dia dapatkan yang direct to system method menggunakan satu perisian komputer bernama Animator Pro yang cukup murah. Digunakan mouse, dia ada satu lukisan, kemudian dia scan pakai mouse, masuk dekat skrin dan kemudian dia melakukan animasi dekat skrin tu. Saya pun tak tahu detail dia dan saya pun tak dapat buat macam tu lah kerana kita ni old school. Tapi ternyata Kem Ismail berjaya melatihkan begitu ramai dan kemudian metodnya digunakan di studio-studio lain tanpa tak ada copyright lah masa tu ya. Jadi maka lahirlah begitu banyak siri animasi yang menggunakan sistem Kem Ismail. Tapi bila datangnya perisian komputer 3D, maka yang tak tahu melukis, yang tak pernah buat animasi pun boleh buat animasi. Kenapa? Dia hanya menarik, saya pun tak tahulah apa cerita dia. Dia tarik sana, dia tarik sini dan sebagainya kan. Apa yang dipanggil tu? Apa tu? Dia tarik point-point dia. Skeleton tu. Rigging. Okey. Jadi yang tu memudahkan sesiapa saja yang ingin masuk bidang animasi ini. Jadi ia juga cepat dan kalau kita buat model animasi, kemudian pada tu kita tak payah lukis model tu lagi, kita animasikan dia. Dan kalau kita nak ubah warna dengan hanya petikan pada model, maka seluruh animasi itu berubah. So ini banyak time saving dan cost saving lah. Jadi kerana itulah producer lebih berminat buat animasi 3D dan ada juga yang cuba meneroka render sebagai 2D. Kerana 2D ni pun masih ada tarikan. Tapi di Eropah dan beberapa negara lain terutama Eropah di sebelah timur dia masih suka kepada hand drawn animation dan masih mengajar cel animasi cel. Tapi di sebelah Asia pula dia 2D cel animation juga, tapi sekarang ni dia dapat lukis terus dekat skrin. Dan sekarang ni salah seorang staff saya dulu di Sidak Legenda, nama dia Ai Ibrahim, dia tengah buat satu filem, baru siap satu filem pendek berkaitan dengan budak Iban di Sarawak. Jadi itu dilukis cara macam itulah. Jadi kerana dia mahir dalam bidang animasi sel, maka dia mudah membawanya kepada digital. Maka inilah perkara-perkara yang kita kena teroka ya, dan universiti mesti juga mengajar aspek sel animasi. Okey, terima kasih Pak Hassan. Ada lagi soalan ni, soalan seterusnya. Nadila daripada Universitas Pendidikan Indonesia juga ingin bertanyakan apa yang membuat Pak Hassan berani terjun ke dunia animasi tanpa ada bekal ilmu yang cukup di dunia animasi. So, saya bukan terjun. Saya dicampak. Jadi saya tak pernah fikir yang saya
akan buat animasi. Saya hanya pereka grafik. Saya buat grafik yang biasa ni lah, yang 2D ni. Sehingga pada tahun 1972, kami dapat satu ketua jabatan yang baru. Maka beliau juga memikirkan bagaimana kita nak bagi peluang pekerjaan kepada begitu ramai graduat, terutama daripada UiTM lah. Maka kena pada masanya bila dia suruh buat animasi dan ada juga staff-staff ini semua, maka kami mula buat secara trial and error. Apabila kita belajar sesuatu, dia ada 4 cara ya. Nombor 1, belajar daripada pensyarah atau dosen. Yang kedua, kita buat trial and error. Buat tak jadi. Tapi lama-lama melalui pengalaman tu, kita akan tahu macam mana nak buat. Yang ketiga adalah meniru. Kita meniru cara orang lain buat, maka lama-kelamaan mesti kita boleh buat. Yang keempat, kalau kita ni ahli fikir. Jadi walaupun ilmu tak banyak, tapi kita ahli fikir dan dipanggil apa nama ni? Ada satu term dia lah, sharp, mempunyai a sharp mind. Maknanya kita melihat, kita buat analisis, maka akhirnya kita dapat solution dia. Jadi inilah 4 perkara kita kena ada. Itu sikit, ini sikit, ini sikit, ini sikit. Tapi hari ini kerana adanya universiti dan college yang buat membantu, di mana ada pensyarah dia, kemudian ada praktikal dia, kemudian ada juga mentor dan sebagainya. Jadi banyaklah yang dapat diatasi dan student-student bukan macam dulu lagi lah. Dia orang mahir. Jadi bila saya buat, saya pinjam masa tu filem ya. Filem 16mm yang ada dekat library filem negara. Saya pinjam. So bila saya selalunya bila disuruh buat sesuatu yang tak pernah saya buat, maka saya cari rujukan. Maka saya pergi ke library, saya pinjam filem 16mm, saya gunakan magnifying glass, saya tengok macam ni, 16mm besar ni lah. Saya pakai magnifying glass, saya pun tiru watak tu berjalan macam mana, lari macam mana, lompat macam mana, terperanjat, efek api. Jadi saya dapat sesuatu yang tidak terdapat dalam pengajian secara formal. Kenapa? Saya rupanya masa tu saya belajar daripada masters dan juga daripada filem-filem Walt Disney. Saya pinjam daripada RTM. Maknanya saya belajar daripada pakar yang sudah berjaya. So masa tu saya tak sangka, saya juga dapat banyak shortcut. Ada benda-benda yang kalau tengok lukisan yang saya buat tu, macam tak ada makna. Tapi bila ada moment tu, barulah kita nampak. Jadi inilah yang dikatakan oleh Norman McLaren ya. Animasi itu sebenarnya bukan duduk pada lukisan yang kita buat. Tapi banyak mana jarak di antara satu lukisan dengan lukisan yang lagi satu. Jadi ini ada kaitan dengan persistence of vision dan juga bagaimana otak kita menangkap perkara ini. Jadi ada juga satu elemen dipanggil five phenomena. Jadi baru ni di Craft Animation Festival ada satu di Kota Kinabalu Film Festival ada satu filem pendek yang menang award, bukan special mention. Dia nampak macam animasi tapi dia hanya ambil gambar lukisan-lukisan tentang senaman. Jadi semua lukisan flat. Tapi bila dia ambil dan kemudian dia hanya letakkan 2-3 frame, maka kita nampak seakan-akan ada satu pergerakan. Tapi itu kita panggil five phenomena. Dan efek dia datangnya daripada editing. Ini yang saya sebut tadi tu, bahawa animator mesti memahami teori-teori editing. Jadi kita kena duduk dengan editor yang veteran ni untuk ambil ni, dan guru saya yang awal sekali adalah seorang editor. Jadi banyaklah yang saya dapat tentang pengarahan daripada seorang editor. Dan bila saya menang award Sri Angkasa untuk filem live saya yang pertama, dialah saya punya pakar rujuk. Saya tunjuk storyboard dekat dia,
dia kata, ini elok kau buat begini. Maka dia shortcut the story. Maknanya saya belajar visual storytelling daripada dia. Tapi akhirnya bila dia edit filem, dia panggil saya, dia tanya saya, ni okey ke tidak? Jadi dia pula, dan dia walaupun tak tahu teori, tapi segala yang dia buat tu ada teori di sebaliknya. Jadi inilah yang saya dapat daripada saya bercampur dengan orang-orang yang lagi pandai daripada saya. Maka lama-kelamaan kita pun dapatlah sikit banyak kan. So kalau kita belajar daripada pakar, how can we go wrong? Okay. Okay, Pak Hassan, the next question is, what is the best practice to bring the gap closer between animation academician and animation practitioner? Okay, terima kasih. Soalan yang sangat baik. Kadang-kadang dia orang kutuk lah. Dia orang ni dekat akademik tu apa dia tahu? Dia hanya pandai bersyarah. Lepas tu yang practitioner pula dipanggil untuk berceramah di universiti, tapi dia hanya bercakap tentang pengalaman. Dia orang tak tahu nak cerita tentang teori di sebaliknya dan sebagainya. Jadi dua-dua ni ada peranan masing-masing. Jadi hari ini kita tak boleh lari daripada practitioner mengetahui aspek-aspek teori dan juga cara untuk menyampaikan itu kepada satu audience yang di universiti. Dan ahli akademik pula kena juga tahu beberapa aspek practitioner ni. Jadi misalnya macam Hajar Aznam kan di UiTM. Dia sudah buat satu filem pendek dan kira luar biasa jugalah. Jadi kerana dia sudah membuat, maka cara dia bagi syarahan mesti berbeza. Jadi semua pengalaman mistake-mistake yang dia buat, itu penting tu. So ada siapa dah cakap, it is not only important to know what to do, but also what not to do. Yang what not to do ni datangnya daripada pengalaman kita tersilap, kemudian jadi macam boxer heavyweight ni dia kena tumbuk, dia bukan duduk menangis, dia mesti bangun balik untuk lawan. Begitulah. Kena ada the mind of the practitioner, mau ada pada academician. Dan academician ni jangan hanya jadi pensyarah, tapi kena jadi kawan dan kena jadi mentor kepada dia. So maklumlah ahli akademik ni ada banyak kerja macam-macam, bukan hanya syarah kan, tak ada masa ni. Tapi ada kala pelajar kena duduk dengan ahli akademik di kantin atau di kafe. Jadi masa itu bukan lagi pensyarah dan pelajar, dia kawan. Jadi aspek psikologi itu masuk, maka kita lebih mudah untuk menerima perkara ini. Ini saya selalu buat masa saya di macam Lim Kok Wing dulu kan, 3 jam kuliah, 1 jam setengah kami duduk dekat kedai kopi. Jadi di kedai kopi ni, dia feeling dia dah informal. Kita dah tak ada peraturan dan sebagainya kan, dan lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu di situ. Tak dengar. Mic sir. Soalan masih banyak lagi, kita boleh proceed Boleh. Okay. Okay, next question is, saya Muhammad Nur Fadli dari UPI, izin bertanya, bagaimana cara agar animasi 2D dan animasi 3D dapat menyatu dengan harmoni? 2D dan 3D ya. Jadi ini pengalaman saya masa buat Silat Legenda. Kami dah lakukan pada mula tahun 1995, habis 1998. Masa tu Maya baru keluar, tapi tak boleh buat karakter animation, hanya boleh buat arkitektur. Jadi masa tu juga ada satu sistem dipanggil UAS animation. US animation. Jadi kita scan dan kita masukkan ke dalam, dan kemudian kami ada satu sistem dalam 1995. Okey, termasuk.
Jadi kami ada satu sistem, kami ada satu brain dalam studio di mana semua department dalam studio ada connection. Bermakna selepas kami dah buat 2D, dah scan, hantar kepada brain tu, dan kemudian department lain yang buat digital coloring akan pick up daripada situ. Dan kemudian dia akan hantar balik kepada brain yang kat tengah-tengah studio tu, dan yang 3D pula dia boleh pick up. Dan dia masukkan 3D dan sebagainya. Itu aspek teknikal dia. Tapi kalau kita buat filem naratif, jangan sampai nampak ketara. Yang ini 2D, yang ini 3D. Okay? Jadi kita nampak dalam beberapa filem Hollywood, setakat ni saya tak ingat filem apa, rupa macam 2D. Tapi sebenarnya semuanya 3D. Jadi kalau kita lupa yang ianya sebenarnya buat dengan menggunakan komputer 3D, maka dia berjaya. Saya tak apa ingat tajuk filem. Dah banyak dah sekarang. Jadi problem dengan 3D ni, dia terlalu smooth. Animasi sel yang kami lukis dengan tangan dulu, dia ada tarikan kerana dia tak begitu smooth. Walaupun Disney kadang-kadang dia buat smooth juga. Rupanya Disney sendiri pun menipu, tak ceritakan kepada kita filem Jungle Book yang pertama. Ingat tak Mowgli dekat air terjun? Okay, air terjun tu, masa saya tengok, saya kata, wow, ini very realistic. Tapi bila saya dah tahu animasi, saya kata, alamak, dia ni menipu betul. Rupanya, dia orang pergi ambil gambar live, air terjun tu. Kemudian, dia gabungkan menggunakan optical printer, ada satu alat dekat laboratory, di mana dia gabungkan animasi 2D tapi kerja dia cukup rumit lah dengan itu. Jadi apa dia buat? Dia buat add frame. Maknanya gambar live air terjun tu bukan single frame, mungkin dia tambah 2 frame atau 3 frame. Jadi dia slow down. Jadi taklah nampak realistik. Satu lagi, animasi Mowgli. Saya percaya Mowgli itu adalah rotoskop. Jadi dia shoot budak live, kemudian dia buat rotoscoping dan ubah jadi karakter Mowgli itu lebih kartunik. Dia ambil frame 1, 3, 5, 7, 9. Dia skip. Kemudian penggambaran animasi itu dibuat tiap-tiap satu frame tu adalah di duplicate jadi 2 frame. Jadi tak nampak macam rotoscoping. Tapi kita animator tengok, kita tahulah. Jadi bergantung kepada sutradara filem. Apakah efek yang dia nak? Dan kena bincang dengan yang pakar-pakar dalam teknologi itu, dengan animator, bagaimana nak buat. Misalnya dalam cerita apa ya, yang ramai lembu lari tu, Lion King. Mula-mula yang lembu ramai lari tu dibuat oleh komputer specialist, tak menjadi. Akhirnya terpaksa pergi dekat cell animator. Daripada situ tu yang dia orang boleh duplicate yang beratus-ratus berlari tu. Jadi kalau kita dapat tahu sikit sebanyak tentang background ni semua, maka kita pun ilmu kita bertambahlah dan kita dapat buat untuk filem kita pula. Betul. Okey, terima kasih Pak Hassan. Next question daripada Siti Nur Zulaika. Assalamualaikum, saya Zulaika dari KKTM Rembau. Izin bertanya, kenapa Pak Hassan memilih kancil sebagai watak dalam animasi pertama Pak Hassan? Ni pun lagi satu cerita lah. Tahun 83, saya baru naik pangkat jadi ketua unit
seni reka. Dan masa tu ada lawatan daripada Menteri Penerangan yang baru. Dan kami pun dapat satu ketua jabatan yang baru. Jadi tentulah ahli politik dengan ketua jabatan ni nak menunjukkan hebat masing-masing kan. Jadi dia orang tengok hikayat Sang Kancil yang memakan masa 18 tahun untuk siap. Dia orang ingat kami yang buat. Jadi dalam perjumpaan tu, Menteri suruh saya buat 13 episod Kancil. Jadi takkan saya nak cakap dekat Menteri, YB, saya tak pernah buat filem pendek animasi. Saya pun tak tahu buat animasi. Saya pun tak tahu tulis cerita. Saya pun tak pernah mengarah. Jadi saya cross finger, saya kata, boleh YB. Nak kata apa lagi kan? Jadi daripada situlah saya fikir-fikir, dia kata kancil, kita kenalah buat kancil. Takkan nak buat naga ke apa. Jadi saya ambil cerita yang Sang Kancil dan Monyet tu, kami design, buat satu karakter design, tapi bukan rupa kancil. Dia rupa macam anak rusa. Kenapa? Kami tengok kancil yang sebenar ni, rupa dia buruk. Yang dikatakan mouse dia tu, muka dia macam mouse. Mana nak buat animasi? Jadi untuk Sang Kancil dan Monyet, saya suruh kawan-kawan saya ni yang semua takut. Pasal apa? Tak pernah design karakter, tak pernah buat animasi. Semua takut. Saya kata don't worry, saya ada pengalaman buat animasi untuk iklan. Bolehlah. Ini, maka saya merancang segala-gala. Dia orang hanya follow orders. Macam mana satu masa dulu, OA Studios dan juga studio animasi di Amerika meminta Filipina, Malaysia, Indonesia dan juga Taiwan membuat animasi untuk dia orang. Jadi segala perancangan dibuat di sana, dia orang hanya execute. Maka dia orang jadi mahir, tapi dia orang tak tahu macam mana nak plan. Jadi saya jadi planner. Maka dia orang, staff saya pun ikutlah buat semuanya. Jadi saya pun belajar on the job banyak perkara. Jadi kerana saya pun boleh buat animasi, saya boleh buat background dan saya boleh buat inking dan apa semua. Jadi saya tahu apa yang patut dibuat dan apa yang tak patut dibuat. Bila masuk mula tahun 1983, 5 minit akhirnya siap makan masa 6 bulan. Dan tentu menteri tanya setiap bulan, mana dia kan? Kerana dia dah announce. Jadi kebetulan masa tu saya dapat tahu ada satu alat dipanggil QAR, Quick Action Recorder, yang baru dibuat oleh Jepun. Dia adalah video kamera yang dikhaskan untuk penggambaran animasi, tapi hanya hitam putih untuk buat testing, untuk buat line test. Jadi dalam 5 minit kita tahu sama ada animasi kita okey ke tidak. Dibanding dengan sebelum tu, kita syuting bawah kamera animasi, maka berjam-jam, kemudian dihantar ke makmal, diproses dapat negatif, daripada negatif dicetak jadi positif, kemudian ditayang, maka kalau kita tengok tak jadi, maka proses itu berulang sekali lagi. Maka berhari-hari lah baru kita dapat tengok sama ada kami buat itu betul atau tidak. Bila masuk ke Sang Kancil dan Buaya, pengalaman ada banyak, jadi adalah kita dapat tambah itu dan ini. Dan kami rekaan Kancil yang kedua ni, inspirasi dia datang daripada rekaan Jaafar Taib. Cantik rekaan dia tentang Kancil. Jadi saya pun copy lah sikit, tapi tak cakap dengan dia lah, dia kawan baik saya. Tak cakap dengan dia, kalau tidak bayar copyright. Kemudian rekaan Watak Buaya saya ambil daripada Wally Gator, daripada filem Hanna-Barbera. Filem-filem pendek Hanna-Barbera. Saya modify sikit banyak. So apa yang saya buat adalah apa yang dibuat oleh P. Ramlee dulu. Dia pun dulu sana sini, tapi dia ubah sampai orang tak tahu dia datangnya daripada mana. Ini yang saya sebut, yang salah satu perkara untuk kita belajar ni adalah meniru. Meniru tapi kita ubah. Jadi inilah pengalaman-pengalaman buat yang si Kancil ni.
Okey Pak San, kita ada 3 soalan lagi. Mungkin saya akan majukan 3 soalan saja lagi dan tak terlalu mudah sebab kita dah hampir pukul 11.30. Okey, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan daripada Hana Aisyah daripada Indonesia yang bertanyakan bagaimana cara Pak Hasan mencari inspirasi untuk setiap karya-karya animasi. Nak cari inspirasi ni bukan pergi duduk tepi pantai, pandang laut, naik bukit dan sebagainya. Itu bukan cara seorang seniman. Inspirasi untuk seniman ni datang daripada mana-mana. Tengah berjalan, tengah bawa, terutama kalau kita tengah bawa kereta atau kita dalam bas, kita melihat bangunan bergerak, rumah bergerak, maka dia activate kita punya right brain yang lebih kepada imagination dan juga creativity lah. Jadi kadang-kadang dia datang, kita tak terfikir pun, tiba-tiba dia datang. Misalnya saya buat filem perkhidmatan awam Nyamuk Aedes yang nyamuk-nyamuk bercakap. Jadi saya ada tengok filem pendek, filem Walt Disney tentang penyakit kelamin dan bagaimana untuk mengelaknya. Jadi dianimasikan keseluruhan. Saya tengok tu pada tahun 1971. Saya buat Nyamuk Aedes 1979. Tapi saya tak ingat lah yang tu. Satu hari saya tengah duduk kat dalam rumah, tiba-tiba datangnya idea nak buat trailer perkhidmatan awam yang berkaitan dengan Nyamuk Aedes. Tak tahu datang daripada mana. Saya kata saya nak animasikan watak-watak tu bercakap. Dan kemudian secara tak langsung disampaikan apa yang manusia patut buat atau tak patut buat untuk mengelak daripada kena gigitan nyamuk Aedes dan sebagainya. Jadi tak boleh dikata daripada mana kita dapat inspirasi. Dia datangnya daripada banyak membaca, banyak menonton filem. Kita bercampur dengan orang pandai-pandai dan kita mengembara. Banyak berjalan, banyaklah yang kita nampak, maka banyaklah input yang ada dalam dalam data dekat brain kita ni kan, macam CPU kan. Jadi klik saja, ini kadang-kadang tak terfikir pun dia sampai. Dan satu contoh yang ini saya boleh ceritakan, masa tengah penggambaran satu iklan, saya ada beberapa sel animasi untuk zaitun, ubat gigi zaitun. Masa nak syuting, sel nombor 2 hilang. Sampai hari ni saya tak tahu mana perginya. Jadi macam mana nak buat? Kita ada sewa kamera, kita kena bayar ikut jam dan deadline dah ni, maka tiba-tiba datangnya idea. Saya letak nombor 1, lepas tu penggambaran untuk nombor 2, saya kata dekat kameraman, begini, saya nak shift sel tu ke bawah sikit supaya dia jadi nombor 2. Pergerakan nombor 2 kan. Kemudian kita shoot nombor 3. Jadi kerana saya tahu setakat mana nak bergerak kan, maka benda tu pun jadi, tak ada siapa pun tahu. Jadi ada banyaklah yang sumber kita boleh rujuk untuk dapat inspirasi ni. Jadi kena banyak baca dan sebagainya lah yang saya sebut. Okey, terima kasih Pak San. Second last question daripada Naiman Naim daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan UMK. Pada masa kini banyak animasi yang dibuat. Soalan saya, apakah penyebab sesebuah animasi kelihatan menarik untuk ditonton? Adakah jalan cerita atau penghasilan animasinya? Jadi kita kalau fikirkan apakah yang nak dimasukkan yang menarik, itu bukan berkarya, bukan kita tak boleh macam tu. Jadi pertama segalanya bermula dengan satu idea. Dan idea ni penting sekali ya. Idea tu kena sangat personal. Dia datang daripada pengalaman kita atau kita dengar pengalaman orang lain ataupun sesuatu yang menyentuh perasaan kita. Kalau bermula daripada situ, cerita kita mesti jadi baik. Kerana dia sangat personal.
Tapi kalau nak lahirkan satu cerita supaya dia boleh dijual, tarik perhatian penonton dan sebagainya, dia hanya sebuah movie sajalah. Jadi itulah kalau macam saya bagi contoh sutradara kita yang masyhur lah, Uwe Haji Syahri ya. Dia ambil karya orang lain. Misalnya novel Almayer's Folly dijadikan filem hanyut. Dia ambil The Postman Always Rings Twice dijadikan Buai Laju-Laju, dan Barn Burning filem pendek yang kemudian dijadikan Kaki Bakar. Tapi bila dia menulis mula cerita tu, itu sudah menjadi cerita dia. Bermakna pemikiran dia, falsafah yang nak disampaikan ke datangnya daripada dalam diri dia, yang itu hanya ambil seakan-akan macam kita ni pakai baju lah. Tapi kalau kita tak pakai baju pun, kita still okay lah kan. Jadi very important that yang baju tu hanya hiasan, tapi kalau yang diri kita ni kosong, tak adalah apa benda. Okay, terima kasih Pak San. The last question is from Richard John from UniKL MIIT. What are the strategy needed for Malaysian animation to reach the height of Japan anime? Japan anime? Ya. Yang nak pergi height of Japan anime pasal apa? Ataupun Hollywood? Ataupun nak dapat Oscar? Apa tujuan dia? Ini semua jangan fikir. Jadi important yang kita nak berkarya dan kemudian kita nak achieve excellence. Tapi problemnya kita tak dapat achieve excellence sebagai filmmaker atau animation filmmaker kerana kita terlalu tumpu perhatian kepada the technique, iaitu the use of computer, 3D software and so on. Inilah selalunya saya dengar daripada orang muda hari ini. Jadi kata Disney, dia pakai falsafah dua ya, yang ternyata berjaya sehingga hari ini. Kata dia, lahirkan watak yang mempunyai personality yang ketara. Yang kedua, berikan mereka cerita yang hebat untuk dilakonkan. Dia tak sebut teknologi, dia tak sebut animasi. Dia sebut watak yang hebat dengan cerita yang hebat dan yang dilakonkan. Jadi kita punya animator duduk dekat meja, dia imagine watak tu berlakon macam mana. Tapi filem dia tak tengok, teater dia tak pernah pergi. Kemudian dia bukan macam mana dia nak buat satu filem yang hebat. So anime kita tak dapat tiru kerana itu sangat satu gaya yang sangat individualistik. Dan identiti satu negara Jepun dah ternyata dia nampak ketara. Tapi kalau kita nak buat satu filem pendek macam anime, tak ada salah. Maknanya kita bagi homage lah. Tapi kita cari cara kita tersendiri lah. Misalnya macam Singapura dilanggar Todak. Contoh yang cukup baik di mana dia tak ada tiru siapa pun. Watak-watak adalah inspirasi daripada wayang kulit, latar belakang dia ada elemen batik dan muzik dia adalah gamelan. Inilah kita the way forward by looking at ourselves lah. Jangan pandang orang lain. Nak pergi Oscar ni pun mengaut. Okey. Terima kasih Pak Hassan. Saya harap semua yang menanyakan soalan telah berpuas hati dengan jawapan yang diberikan. Saya juga setuju dengan Pak Hassan, kita harus membina kita punya trend kita punya sendiri, kita punya culture kita sendiri untuk diangkat melalui animasi. Ya, yang animasi luar tu kita boleh jadikan sebagai benchmark, tapi kita harus mepaksikan kepada budaya, culture dan warisan kita. Dan bahasa Mizi ya. Ya. Penekanan pada bahasa filem. Ya. Kalau ini tidak ada, tak boleh bersaing dengan filem daripada luar negara, apalagi dengan anime. Ya, betul. Kena ada penguasaan yang tinggi terhadap bahasa filem.
InsyaAllah kita akan adakan pula nanti webinar berkaitan dengan bahasa filem pula Pak Hasan, fokus pada situ. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Pak Hasan. Sekali lagi selamat hari lahir Pak Hasan, semoga sentiasa sihat, sentiasa boleh memberikan sumbangan kepada pembangunan animasi dan sejarah animasi di Malaysia, di ASEAN dan juga di Asia dan di seluruh dunia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali majlis kita hari ini kepada pengurusi majlis kita, Saudara Amir. Silakan Amir. Terima kasih Profesor. Jadi sebelum berseluruhnya webinar ini, mohon para peserta membuka kamera bagi sesi bergambar. Okey, boleh buka semua kamera. Kita nak bergambar. Kita masih ada penuh lagi ni. Ada 100 orang lagi dalam kita punya ini. Dan di Facebook pun masih ramai lagi mengikuti ni. Okey, ready. 1, 2, 3. Okey, kejap kita save dulu. Okey, once more. Okey. Okey, terima kasih pada semua. Masih kekal dengan 100 orang di kita punya Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amir. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman daripada Indonesia. Terima kasih rakan-rakan di Indonesia dan juga daripada College KKTM, daripada UniKL. Terima kasih semua kerana mengikuti webinar kita. Terima kasih.